difficult subject for us to prepare. Kita nak ukur ya, atau kita nak hitung kejayaan kementerian, misal kata ya, Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat, memang susah. Kalau kita misal kata kalau syarikat, kita senang nak ukur dia untung atau rugi, betul tak? But in our ministry, especially bila kita buat pembangunan sosial, memang susah nak ukur kita bagus ke, tak bagus ke. Kita buat macam-macam program, bayi masih dibuang, tetapi peningkatan kita pun ada. Hari ni misal kata wanita kan, wah, roadmap kita clear. Hari ni wanita di Malaysia, saya nak tanya, apa dia yang kita tak boleh buat? The word is an outfit. Go for it, girls. Ya, go. Tapi kalau kita nak manage dia dengan susah, sama macam keluarga. Namun begitu, sebagai kerajaan kita mesti ada dasar, dan pada akhirnya saya dan PSU dan semua di kementerian kita setuju, dan bulan Disember kementerian kabinet pun dah memberi kelulusan di mana dalam dasar warga negara kita ada 3 teras. Just quickly ya. Pertama, meningkatkan komitmen dan penglibatan kerajaan, swasta, NGO dan komuniti untuk mengutamakan perspektif keluarga dalam segala usaha pembangunan sosio-ekonomi. Maknanya sekarang, kalau apa perancangan ya, kerajaan ke, syarikat ke apa, perspektif keluarga, dia must look at it. Dia must look at it. Kedua, teras kedua, memastikan undang-undang, dasar, prosedur, penguatkuasaan undang-undang dan peraturan mengutamakan perspektif keluarga. Dulu, ialah kalau ada, kalau tak ada. Tapi sekarang oleh kerana dah ada dasar, you have no choice but to look at impact pada keluarga yang semua undang-undang, peraturan dan juga tindakan yang tidak boleh. Dan ketiga, menyediakan dan memastikan program perkhidmatan dan kemudahan mesra keluarga supaya mudah diakses. Dalam arti kata lain, di dalam perancangan kerajaan, sama ada undang-undang, program, peruntukan keuangan, perspektif keluarga tak boleh diketepikan. Misal kata kita nak buat perumahan, saya kata you cannot beri kelulusan, pihak berkuasa negeri tak boleh bagi tempatan, tak boleh bagi kelulusan kalau misal kata tak ada prasarana untuk warga emas, tak ada prasarana untuk wanita. Misal kata lift, kalau dulu tingkat 4 lift, kalau ada tingkat 4 tak payah ada lift mengikut peraturan. Tapi sekarang we are pushing, no, perspektif keluarga, wanita yang hamil ataupun warga emas ya, mana prasarana untuk mereka. So now they have to relook at their peraturan, walaupun 2 tingkat, tapi kalau tak ada alternatif yang lain, you must build your lift. Maknanya lah perspektif keluarga ya, di dalam pembangunan negara. Ataupun bisa very easy example, kalau kita misalnya kita buat campus ya Datuk, tapi Datuk satu saya nak kata, before I came here I did some checking. Di UiTM you are very mesra keluarga. From what I understand, you have flexi hours. UiTM juga ada beberapa prasarana untuk ibu yang hamil, bisa kata bilik untuk penyusuan, dan also mesra wanita. Jadi saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Datuk kerana ini amat usaha. Kalau 65% daripada pelajar dan juga tenaga pekerja adalah wanita, dan prasarana dan juga program-program itu tidak mesra wanita, maka susah untuk Datuk dan juga pemimpin yang lain untuk menentukan ada kejayaan lah dalam apa jua perancangan. This is very important. Jadi sikit sebanyak saya nak kata kenapa dasar-dasar seperti ini mustahak. Saya harap bahawa selepas ini dalam rancangan kerajaan dan syarikat-syarikat, misal kata kalau ada satu syarikat yang besar, factory, 80% daripada pekerjanya wanita di dalam lingkungan umur yang produktif, kalau dia tak ada tak ada flexi hours, tidak ada taska atau tidak ada tadika, di mana? Macam mana wanita yang dalam golongan produktif mampu untuk memulakan keluarga? Betul tak tuan-tuan? Ini adalah perspektif keluarga. Sebab itu satu ketika dahulu
Di dalam pentadbiran kerajaan, you never want to talk about perspektif keluarga. It's soft issues. It's not mature to talk about perspektif keluarga. What more about women? Tetapi pada hari ini saya nak katalah, sejak ada perubahan Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat, salah satu daripada kerjaan kita adalah untuk mainstream ataupun mengarus perdanakan isu-isu yang satu ketika dahulu dianggap sebagai soft issues. Orang tak cakap pun isu wanita, isu keluarga, isu warga emas, isu orang kurang upaya, isu kanak-kanak, isu kebajikan. Tapi hari ini, sejak perubahan kementerian, saya nampak bahawa isu-isu ini kita dah mampu keluarkan daripada almari-almari yang kita kunci. Kita dapat ketengahkan supaya perancangan kerajaan adalah perancangan yang lebih menyeluruh. Dan saya harap bahawa dengan pelancaran dasar keluarga negara ini akan dapatlah kita nampak perubahan yang jelas dan nyata di dalam pembangunan masyarakat Malaysia nanti. Akhir sekali tuan-tuan, saya nak kena baca sikit ni lah. LPTN dah prepare kepada saya. Kalau tidak, lain kali dia tak buat speech dah untuk saya nanti. Saya nak kata di sini ya, sikit sebanyak supaya bila terutama untuk pelajar-pelajar kita balik ada ilmu sikit ya. Now, senario demografi dan keluarga masa kini memerlukan satu perancangan jangka panjang. Penduduk kita masih dianggap muda kerana 1/3 daripada 27.5 juta penduduk Malaysia adalah di bawah umur 15 tahun. Walaupun daripada segi peratusan ia akan berkurangan daripada 31.7% pada tahun ini kepada 30% pada tahun 2020. Bilangan isi rumah akan bertambah apabila generasi Z dan generasi Gen Alpha yang lahir selepas tahun 2000 ini memasuki kumpulan mereka yang akan berkahwin. Maknanya ni siswa-siswi kita yang ada pada hari ini, jumlah isi keluarga yang kini sebanyak 6.3 juta akan berlipat ganda pada tahun 2020. Nah, senario perkahwinan juga akan melalui perubahan. Perkahwinan terutama dalam kalangan generasi Y, iaitu mereka yang dilahirkan pada tahun 80-an, semakin dilewatkan. Lelaki kini berkahwin pada pulangkan umur 29 tahun. Datuk, saya dengar Datuk dan Datin kahwin mungkin awal lagi daripada umur 29 tahun, betul tak? Dan perempuan pada umur 25 tahun. Nah, peratusan mereka yang tidak berkahwin turut meningkat, terutama dalam kalangan wanita yang berlulusan tinggi. Jadi struktur keluarga yang biasa kita lihat tidak lagi terhad kepada bentuk nuklear. Nuklear maknanya keluarga ibu, bapa, anak-anak, ataupun keluarga luas seperti dahulu. Ibu, bapa, datuk, nenek dan ahli keluarga yang lain, pupu, poyang dan semua. Bentuk keluarga baru yang telah kelihatan pada hari ini ialah ibu bapa yang tunggal, keluarga gabungan ataupun blended family. Your children, my children, our children, dipanggil blended families. Keluarga komuter, suami isteri tinggal berjauhan dan hanya berjumpa pada hujung minggu. Keluarga sandwich, pasangan yang perlu menampung anak dan ibu yang tua. Dan keluarga DINK, D-I-N-K, iaitu double income but no kids. Ini saya tengok trend yang kait meningkat ya. Suami kerja, isteri kerja, no kids. DINK, double income, no kids. Dan keperluan keluarga baru ini memerlukan peraturan, perundangan, dasar serta perkhidmatan yang perlu menyokong cabaran-cabaran baru. Sebab itu, tuan-tuan, dalam dasar ini pada akhirnya yang paling mustahak adalah roh padanya, iaitu nilai-nilai sejagat yang diamalkan oleh rakyat Malaysia. Pada akhirnya, whether you are part of a blended family, DINK, nuclear, luas, whatever it is, yang akan menentukan kesejahteraan negara adalah nilai-nilai kekeluargaan. Dan bawah dasar keluarga negara
Program-program yang akan kita jalankan, penekanan yang kita akan beri adalah nilai-nilai atau roh di dalam suatu negara, keluarga itu. Sehancur-hancurnya struktur negara, tetapi bisa kata nilai kasih sayang dan tanggungjawab itu masih ada, percayalah, tidak akan terhakislah kekuatan kita. Sekuat-kuatnya keluarga, tetapi tidak ada nilai itu, walau ada mak, walau ada bapa, tetapi tidak ada hormat, tidak ada kasih sayang, tidak ada disiplin, tidak ada integriti, tidak ada maknanya. So pada akhirnya, intipati negara ini adalah nilai-nilai yang menjadi amalan dan budaya kita orang Malaysia yang mesti kita pertahankan, insya-Allah. Itulah saja tuan-tuan saya nak kongsi bersama. Sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada semua yang terlibat, kepada FEM, pengaji dan kita bersama-sama melancarkan dasar keluarga negara. Walaupun situasi skala, betul tak? Ini Datuk dah janji dah akan jemput lagi, insyaAllah saya akan 10,000 kepada MEP, ya. Mana Farid, ya? 10,000 kepada MEP dan 10,000 kepada alumni. Ini melancarkan dasar keluarga negara di UiTM. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.